Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir pada pagi ini untuk sama-sama dalam program yang kita anjurkan, yang bagi Al-Fadil Ustaz Syahir ceramah kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, jadi Alhamdulillah, bulan yang ini iaitu bulan Rabiul Awal, sempena kita menyambut kelahiran Nabi kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan ini kita akan banyakkan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah pada bulan ini sahaja, setiap harilah kita kena bersalawat. Disarankan kita bersalawat pagi dan petang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita bersalawat, malah dalam perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita lakukannya. Salawat inilah yang Allah akan dahulu, bersalawat kepada Nabi, kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu yang kita anjurkan julung-julung kali untuk kita kupas kenali Nabi-Mu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana buku ini dikarang oleh Syekh Aun Mu'in Al-Qudumi Allah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh penceramah kita pada hari ini. Jadi memang sesuai kita dapat first-hand maklumat daripada Al-Fadhil Ustaz Syahir kita. Jadi pak kata orang Melayu lah, apa ni, maka tak cinta. Jadi kita usaha untuk mengenali Nabi kita lebih dekat lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau dia mengatakan kita menyambut kelahiran Nabi ini tidak sunnah, tidak ada asasnya, sedangkan Nabi kita pada setiap hari, setiap minggu menyambutnya, iaitu pada hari Isnin. Nabi kita berpuasa setiap hari Isnin, hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ni, kita mengingati secara lebih mendalamnya pada bulan kelahiran Nabi ini, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ini, pada bulan Rabiul Awal, maka apa ni, kita dengan lebih-lebih lagi lah kalau kita mengingati dan bersalawat kepada Nabi pada setiap hari, insyaAllah. Jadi dengan itu saya rasmikan program pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syahir untuk memulakan kuliah beliau. Dan sebelum itu kita akan mulakan dengan qasidah yang disampaikan oleh anak-anak kita yang ada di depan ni. Kemudian kita akan teruskan selama setengah hari pada hari ini untuk kita habiskan buku ini, insyaAllah, dengan penyampaian yang akan diringkaskan oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita akan tamatkan buku ini pada tengah hari ini. Jadi saya tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sehingga akhir program, sebab saya kena berangkat ke Manjung untuk menziarah ibu saudara saya yang tengah sakit. Jadi dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع انتفاع لفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Saya hormati legasi mulakan Tuan Pengerusi, ahli tuan kuasa, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Belah ni pada, masya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, nenek-nenek dah. Semua dah. Makcik, ibu-ibu, tok-tok wan, seluruh anak-anak tahfiz yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita bincang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bincang bab Nabi ini adalah satu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah, aku ingin peringatkan kepada kalian satu perkara sahaja, antaqumu lillahi mathna wa furada. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mathna, ketika mana berdua-duaan ataupun ramai-ramai. Ingat Allah. Wa furada, dan juga ingatlah Allah ketika mana kamu bersendirian. Thumma tatafakkaru, kemudian kamu berfikir. Maka berfikir di sini kata para ulama tafsir ialah berfikir tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah suruh fikir tentang Nabi. Kenapa disebutkan ini berfikir tentang Nabi? Karena disambungkan ayatnya, ma bisahibukum min jinnah, dan tidaklah sahabat kamu itu, iaitu Nabi SAW itu, min jinnah. Jinnah apa jinnah? Gila. Kalau junnah sama, baris beza baris je. Junnah perisai, jannah nama syurga ataupun jannah maksudnya pokok-pokok. Ma bisahibikum min jinnah, bukanlah sahabat kamu itu daripada gila. Itu yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW itu nazirun, sebagai pemberi peringatan, bain min azabin syadid, daripada azab yang pedih. Jadi yang pertama ini, bincang bab Nabi ini ialah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan daurahkan pagi ini satu kitab yang dalam bahasa Arabnya dinamakan sebagai Al-Ulum An-Nabawiyah, iaitu ilmu-ilmu kenabian, tapi serletakkan nama dia Kenali Nabimu, dengan 5 ilmu. Kita nak kenal Nabi ni macam mana, ilmu apa yang kita nak kena mengaji. Kerana disebutkan dalam satu asar riwayat daripada Imam Ahmad, yang Imam Ahmad masukkan dalam musnad beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'in bainas sama'i wal ardi illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidaklah ada sesuatu yang ada di atas muka bumi dan juga di langit ini, melainkan mereka semua mengenal aku ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali asiyal jinni wal ins, kecuali di kalangan manusia dan juga jin yang ingkar, yang menyebabkan mereka tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sabar sikit usaha kita ni untuk nak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi pertamanya, khusus untuk adik-adik ni, dalam kelas ni kalau boleh, apa Allah maksud, segarkan badan, halaukan jin syaitan tadi tu. Yang kedua, jangan ada yang duk main pen. Kalau ada pen jenis tekan-tekan tu, tekan sekali sudah, pak, boleh. Lagi ustaz makan orang ke? Boleh lah, jangan duk main pen, pusing-pusing pen, jangan duk kacau orang dan sebagainya lah. Dia hilang barakah, dia hilang madat, dia hilang habis tu, habislah, rugi.
Jadi kemudian kita ni jangan jadi yang bakhil. Apabila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sambutlah sama-sama untuk kita nak selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni dia daurah lah pagi ni. Bila daurah ni kita tak akan baca sebiji-sebiji, kan? Kita akan tengoklah dan kita akan habiskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka depan sekali ni, kulit depan tu ditanya kepada Sayyidina Qa'qa' al-Aslami. Sayyidina Qa'qa' ni di antara sahabat. Ni kulit depan pun ada tu. Antara panglima perang yang berani. Yang mana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau beliau perang ni insya-Allah menang, kerana beraninya beliau. Macam juga Khalid Al-Walid, macam lagi panglima Musanna, ni berani ni. Sebelum perang, adat sebelum ni mereka akan lawan single combat, one by one. Tapi Musanna Qa'qa' ni minta, keluarkan aku ni 3 orang nak lawan dengan hampa. Tu dia, berani dia. Katakan, berani-berani pun beliau ni katakan sesuatu kepada kami tentang syurga yang kami akan rindu kepadanya. Maka dijawabnya, di dalam syurga terdapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syurga bagi sahabat bukan semata-mata dapat nikmat. Syurga bagi sahabat ialah dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wawasan kita pun syurga macam itulah kita. Bukan semata-mata nak dapat nikmat, tapi nak bersama duduk dengan Nabi insya-Allah. Mudah-mudahan dapat mengaji dengan Nabi insya-Allah nanti insya-Allah. Baik, kitab ni secara mukadimahnya, permulaannya, suara saya okey nah? Dah sana? Okey. Kita santai-santai nah ibu-ibu insya-Allah, ada anak semua. Kitab ni cuba tengok pada mukadimah mukadimah cetakan yang pertama. Huruf Roman tu nombor 3 tu. I3 tu. Okey, buka bismillah. Ni cetakan kedua. Okey, tengok ni mukadimah cetakan pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma awjaba ibadihi bimazahir. Wassalatu wassalam ala habibir raufir rahim wa alihi wa sahbihi zabil qadril azim wa ba'du. Ini merupakan satu usaha untuk mengasaskan keseimbangan antara pewaris Muhammadiyah, iaitu satu khidmat agar seorang mukmin dapat menyambungkan dirinya dengan baginda Nabi SAW. Kita ni pengarang sebut pada peringkat awal ni, mukadimah sekali ni, macam mana pun kita kena usaha supaya diri kita ni ada bersambung dengan Nabi SAW. Sama ada bersambung dengan Nabi, sekarang kita dah beriman dengan Nabi, maka jangan putuskan hubungan kita dengan Nabi dengan selawatnya, dengan amalkan sunnahnya. Jadi begitu jugalah mengaji ni, nak bagi diri ni ada bersambung dengan Nabi. Okey. Para ulama yang arif dari kelompok umat yang pertama telah menyebutkan bahawa kesempurnaan bagi umat ialah selawat yang dikhususkan kepada imam yang teragung dan orang yang mulia yang diikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini, apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan diri kita, mulut kita ni untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda kesempurnaan yang ada pada diri kita ni. Kalau badan kita ni sempurna tapi mulut salah guna, kata pada orang, maki dan sebagainya, itu cacat sebenarnya. Boleh? Walaupun nampak badan ni jalan elok, tangan tak tempang apa, mulut ni salah guna, itu tempang sebenarnya. Tapi kalau mulut dibersihkan dengan banyakkan selawat kepada Nabi SAW, itu ada tanda kesempurnaan pada jiwa kita ni. Nampak tak? Pengarang nak bawa kepada kita ni penting, supaya jiwa kita ni berhubung dengan Nabi. Bila hati dah masuk dengan Nabi, dia akan keluar selawat banyak. Ini untuk permulaan bagi mukadimah kitab ini. Kemudian kitab yang ringkas ni sebenarnya Syekh dah pergi tunjukkan kepada alim ulama, bentang kepada ulama-ulama dunia, kan? Kalau aku buat ni, kitab ni okey ke tak? Dan ambil masa berapa tuan-tuan ibu-ibu sekalian? 6 tahun ni, kan? Kitab ni maksudnya ilmu tentang Nabi ni lautan yang luas, kan? Tak jumpa darat kat mana, luas sungguh. Tapi macam mana nak bagi umat faham ni, ilmu yang luas ni, kita nak buat macam mana? Maka Syekh susun kitab ni tuan-tuan, dah 6 tahun semua kaji ni, maka diringkaskan. Nak bagi kita faham apa ilmu yang kita nak kena gali lepas ni. Ini 6 tahun ambil masa. Jadi ada dibentangkan kepada pelajar-pelajar universiti, pergi negara ni dan sebagainya.
Saya nak cerita sini yang saya memberanikan diri untuk menterjemahkan kitab ini. Cuba kita lihat pada seterusnya IX, Mukaddimah cetakan kedua. Tengok pada skrin ni. Boleh nak ibu-ibu nak? InsyaAllah tangan ini. Laju sangat ke? Okey, kan nak laju lagi? Tangan ni. Ini kita santai-santai nah. Baik. Jadi masa ni saya tengah ambil master, tapi tak habis lah. Tengok-tengok pada mukadimah cetakan kedua ni, Syekh kata apa ni? Ini merupakan cetakan kedua berkaitan ilmu kenabian sebagai persiapan menyambut musim ke-8 daripada musim-musim pecinta Nabi SAW di negara Jordan. Syekh ni orang Jordan, ahli bait Nabi SAW di negara Jordan. Setiap tahun macam bulan Rabiul Awal dia ada tema dia. Tema tahun ni bincang ilmu apa? Tema tahun depan bincang ilmu apa? Ini masa terjemah kitab ni tahun 2000 apa dah? Saya tulis ni 2013 kot, lama dah. Dah setiap bersiri ni. Dan bermula sekitar 2 tahun lepas, lebih kurang 2013 gitulah, telah bermula usaha ini. Telah sempurnalah sesi-sesi daurah untuk memperkenalkan ilmu-ilmu kenabian di setiap pelosok negara Jordan, Mesir, Tunisia, Lebanon, Indonesia. Oh, saya tengok ni Malaysia tak ada lagi nama ni. Berhenti saya buat jalan, memberanikan diri terjemah. Alhamdulillah pada peringkat awal terjemahan kitab ini, mula-mula keluar ni, jadi ramai yang bagi sumbangan lah untuk diedarkan ke seluruh Malaysia. Setiap negara kita bagi 200 lah. Ini sekitar 4 tahun yang lalu kot. Kan bila ni. Alhamdulillah Syekh pun seronok lah, kerana kita dah sebarkan ilmu ni. Jadi mudah-mudahan lepas ni letak nama Malaysia pula lah dekat sebelah ni. Jadi ini sebab bagaimana saya memberanikan diri untuk nak menterjemah kitab ni, kerana bahasa Syekh ni agak tinggi. Okey, sekarang selesai nah. Muka surat last kali tu X tu musuh buat tu 10 mantap je lah. Boleh kat tepi ustaz ni okey. Anak-anak muslimat, jangan lena nah. Tak nampak ni. Baik, jangan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok bismillah. Demi Allah. Nampak tak? Nampak tak adik? Nampak? Demi Allah aku memohon kepada Allah agar usaha ini dapat menggembirakan hati baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kita pun harap macam itulah. Apa yang kita bincang, apa yang kita dengar, apa yang kita buat, apa yang kitab yang kita terima infak ni, apa yang tuan-tuan dan perempuan semua infakkan, semua ni dapat menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmat di sisi baginda yang suci, dan secara tidak langsung seseorang itu dapat menjauhkan dosa. Nampak? Ni apa faedah kita bincang bab Nabi ni? Bincang bab Nabi, maka mulut akan selamat, maka automatik akan menyebabkan kita ni bebas daripada buat dosa. Mulut pun tak kata kat orang, insya-Allah. Mata pun tak tengok benda-benda tak elok. Kenapa? Kait dengan benda yang mulia, benda yang tak elok akan keluar. Bila cahaya masuk, benda zulumat, kegelapan akan keluar. Jadi saya kata apa ni? Kita sekarang ni nak bagi gembirakan hati, dalam masa yang sama kita nak khidmatkan Nabi, dalam masa yang sama kita ni tak buat dosa. InsyaAllah tak buat dosa. Jadi secara tidak langsung ni menyucikan dosa-dosa kita ni. Daurah insyaAllah mudah-mudahan. Secara tidak langsung seseorang itu dapat menjauhkan dosa yang sebelum ini dalam kelalaian serta terputus dalam mengikuti baginda. Sebelum ni lalai, sebelum ni tak ada sambung dengan Nabi, tak ada bincang bab Nabi ni, maka hari ni kita nak bagi bergembirakan Nabi, memberi manfaat dan sentiasa berhubung dengan sinaran purnama, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan saya sebut ni, lepas ni kita banyak lagi berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menyambungkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tak cerita lagi kita apa nak kena mengaji, baru mukadimah, muka surat yang pertama. Matlamat kewujudan manusia yang kedua. Baik, tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Matlamat kewujudan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bahawa sesungguhnya kewujudan kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Baik, tengok ni, Syekh nak bawa kepada kita ni apa sebenarnya kemuliaan kita ni. Nak cerita kita ni asalnya mulia. Matlamat
diciptakan manusia. Ataupun nampak tak? Nampak tak? InsyaAllah. Siapa nampak umur panjang, InsyaAllah. Tak nampak tulisan, nampak saya, InsyaAllah. Apa dengar? Baik. Ini saya bawa kepada kita ni untuk permulaan ni, nak bagi kita ni tahu asal usul kita ni mulia, tujuan Allah cipta kita ni mulia. Maka disebutkan di sini ialah kita ni semua ni sebagai khalifah. Khalifah Allah. Khalifah ni maksudnya dia pengganti ataupun penerus kerja-kerja yang telah dilakukan oleh nabi-nabi. Nabi Ibrahim, start Nabi Ibrahim sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa tugas khalifah ni? Maka pengarang sebut tu. Bila Allah sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di sini itu khalifah yang tugas dia pada memakmurkan bumi ini. Tugas kita ini ialah memakmurkan bumi. Baik, memakmurkan bumi ini dengan apa? Bukan semata-mata makmur dengan bangunan tak. Dengan tamadun, kemajuan begitu, tidak. Dia ada beberapa kriteria dia. Yang pertama, memakmurkan bumi ini dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis adik-adik sekalian. Jangan tak tulis. Tengok saja no. Tulis cepat. Mana pen? Tongkat dagu dah, baru mukadimah. Cepat tulis. Baik. Yang kedua, apa dia? Sebagai khalifah ni kita nak memakmurkan bumi dengan apa ni? Yang pertama mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antaranya lagi ialah kita nak menjaga hubungan, menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Tidak ada pertumbuhan darah, tidak ada pergaduhan, tidak ada. Apa pertumbuhan darah tak ada, tidak berlaku. Gaduh-gaduh tidak ada. Okey. Jadi tengok ini sekarang Syekh bawa dulu kepada kita ni asalnya mulia. Kita ada tanggungjawab besar. Kenapa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama sekali untuk nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ibu sekalian insya-Allah? Boleh? Apa ni laju tak? Okey tak? Okey nah insya-Allah nah. Baik, sekarang kita tengok bawah. Firman-Nya lagi, Khalallahu ta'ala huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, iaitu dari tanah, dan menjadikan kamu orang yang memakmurkannya. Karena itu mohonlah keampunannya. Kita ni bila Allah Ta'ala sebut tugas kita ni beribadah kepada Allah, tugas kita ni jaga keamanan. Tapi sekarang ni manusia bila dah tak buat tugas ni, tak buat tugas beribadah, tak jaga keamanan, ada bergaduh, tumpahkan darah, semua ni Allah suruh kita buat apa ni? Minta ampun. Fastaghfiruh, minta ampun banyak-banyak. Tuhan suruh kenal Allah dengan sembahyang bagi elok, kita sembahyang main-main. Maka minta ampun dekat Tuhan banyak-banyak. Tuhan suruh jaga keamanan, tiba-tiba dekat dunia duk bergaduh pula, minta ampun banyak-banyak dekat Tuhan. Dengan adik-beradik pun bergaduh, dengan ahli jemaah pun bergaduh, dengan siapa pun semua nak bergaduh, minta ampun banyak-banyak dekat Tuhan. Summa tubu ilaih, tak cukup minta ampun, taubat kembali kepada Allah. Cukup dah, jangan buat dah panjang lama. Kemudian inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku amat dekat, itu rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Okey, muka surat 3. Muka surat 3. Ini daurah macam itulah. Dia tak boleh lambat sangat, tak boleh cepat sangat, tapi kena forward go through insya-Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga telah menawarkan satu amanah kepada makhluknya. Akan tapi semuanya enggan. Ni amanah ni
memakmurkan bumi ni, Allah tawarkan kepada siapa ni? Inna ardnal amanata 'ala samawati wal ard. Kami tawarkan amanah untuk makmurkan bumi ni kepada langit-langit, kepada bumi, wal jibal, kepada bukit-bukit. Fa abaina, mereka semua tidak mahu terima amanah ni. Ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tapi amanah ni siapa yang tanggung? Siapa yang terima? Manusia terima. Kan? Sebab dulu kita dah janji dengan Allah Subhanahu wa taala dalam alam ruh nak terima amanah ni. Kan? Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala bila manusia dah terima amanah ni, kemudian Allah buat perjanjian. Kan? Kemudian di sini dah manusia dah terima amanah ni. Amanah ini diterima oleh Allah, diterima oleh manusia. Ustaz, sejak bila saya terima amanah ni Ustaz? Kita semua tak tahu, semua di alam roh diterima manusia. Maka Tuhan buat macam mana ni? Bila kamu dah terima amanah, maka kita buat janji, ikat janji. Dah terima amanah, maka Tuhan buat ikat janji dengan kita. Apa janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni? Tengok ayat bawah sekali tu, muka surat 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka menyembah dan juga beribadah kepadaku. Kata Sayyidina Ibn Abbas, ay liya'rifun. Beribadah di sini bermaksud tujuan kita diciptakan ialah untuk nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ikat janji kita ni apa ni? Semua dah janji untuk apa ni? Untuk nak kenal Allah. Nak kenal Allah. Kenal Allah dengan cara beribadah, melalui ibadah. Okey, selesai. Muka surat seterusnya, muka surat 4. Selepas mana Sayyidina Khalil Ibrahim AS yang merupakan bapa Anbiya telah bersedia sebagai pemimpin manusia yang penuh sabar dan syukur. Di sini Syekh nak bawa kepada kita ni, kita dah ada pemimpin daripada di kalangan Nabi-Nabi, Allah Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa para Nabi-Nabi. Pimpin manusia dengan penuh sabar, syukur. Maka baginda Nabi SAW, baginda Nabi Ibrahim juga ingin melihat generasi selepasnya kekal sebagai pemimpin. Maka Nabi Ibrahim doa, qala wa min dzurriyyati, ya mudah-mudahan sifat kepimpinan tersebut turun kepada zuriatku. Ni ibu-ibu sekalian ni yang ada cucu, Nabi Ibrahim ada harapan dia. Ibu doa lah, mudah-mudahan ada orang yang dapat pimpin agama, minat agama. Ni Nabi Ibrahim, pewaris kepimpinan manusia ni turun kepada zuriatku. Qala la yanalu ahli zalimin, janji ini tidak mengena kepada orang-orang yang zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan agar risalah dan petunjuk itu diteruskan melalui zuriat Nabi Allah Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'al lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim ni, hadirin sekalian, ibu-ibu ayah sekalian, di antaranya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah. Tapi Allah bagi tak? Tak. Kamu dah nabi dah. Tapi Nabi Ibrahim doa, tak apa dah wahai Allah, kalau aku tak dapat jadi umat Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah nama aku disebutkan oleh umat yang akhir. Nampak tu? Wa ja'alli. Nabi Ibrahim doa ni, lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini doa Nabi Ibrahim ni. Ya Allah, kalau aku tak dapat jadi umat Nabi Muhammad, cukuplah nama aku disebut. Sekarang ni makbul tak doa Nabi Allah Ibrahim? Makbul. Bukti dia kita baca dalam tahiyat, kan? Itu nampak ada permintaan, ada harapan. Kemudian Nabi Ibrahim doa lagi, ada harapan yang besar lagi. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ini ada 4 sifat. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ini cita-cita Nabi Ibrahim ni.
Yang pertama, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Sifat Rasul ni dan juga penggantinya dapat bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, sifat penerus ni mengajar kepada mereka Alkitab, iaitu Al-Quran. Dua sifat. Dan Al-Hikmah, apa maksud Al-Hikmah ni? Mengajar ilmu. Yang keempat, serta menyucikan mereka. Ni Nabi Ibrahim doa, ya Allah, moga-moga ada lepas ni orang yang dapat ajar, yang dapat baca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Satu. Ya Allah, lepas ni ya Allah, mudah-mudahan ada yang dapat mengajarkan Al-Quran kepada umat, ya Allah. Dua doa. Dapat? Yang ketiga, ya Allah, mudah-mudahan ada di kalangan umatku yang akan ajarkan hikmah, ilmu, ya Allah. Ini doa yang ketiga. Ya Allah, mudah-mudahan yang keempat ni ada mereka yang dapat membersihkan hati-hati manusia, menyucikan mereka tersebut. Okey, selesai. Kemudian tengok muka surat 5. Ni cita-cita Nabi Allah Ibrahim ni, doa. Yang pada muka surat 5 bawah sekali tu. Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad SAW di negeri Al-Amin dan merupakan sebaik-baik kurun. Tadi Nabi Ibrahim doa apa ni? Hadirin sekalian, 4 benda kan? Betul tak adik-adik? Jawablah sikit. Betul tak? Jawab tak jawab ni. Dia tak connect lagi ni. Baik. Jadi Nabi Ibrahim doa 4 benda tadi. 4 benda ni mengajarkan Quran, baca ayat Quran, mengajarkan ilmu, kemudian menyucikan manusia daripada dosa. Ada pada siapa? Tu nampak tak? Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad. Ada semua ni pada Nabi kita SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW adalah seorang yang mulia dan dianugerahkan mukjizat yang kekal sepanjang hari dan juga malam. Sebelah muka surat 6. Baginda SAW telah menunjukkan sebaik-baik contoh ubudiyah, kehambaan yang tulen. Nabi dah bagi dah cara macam mana kita nak beribadah kepada Allah. Khilafah yang lengkap, Nabi dah tunjuk dah kepimpinan yang lengkap, kepimpinan mutlak, dan pemakmuran yang meluasi bumi secara zahir dan makna dari segenap panjang maupun lebar bumi. Maksudnya apa di sini? Perkara nak sebut pada kita ni, kita dah ada petunjuk dah kita. Nabi SAW ni sebagai idola kita. Nabi dah tunjuk cara beribadah, Nabi dah tunjuk cara nak makmurkan bumi. Jadi hari ni kemuliaan kita yang tu sebab ada Nabi kita. Baik, sekarang ni tengok muka surat 6 tu, apabila seorang Muslim, okey, yang ni saya nak bawa apa ni? Nak bawa masalah pada mana? Habis setengah jam mana? Boleh adik-adik sekalian? Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh tak? Jelas tak Ustaz cakap? Jelas tak? Jelas tak? Makan tak lagi? Angguk pun tak. Macam mana makan tak lagi? Boleh? Baik. Tadi kita ni, yang pertama kita ni ada kemuliaan manusia. Saya sebut kemuliaan manusia ni sebagai apa? Untuk beribadah. Ini kesimpulan daripada mukadimah ni. Mukadimah ni penting. Mana-mana kitab pun mesti baca mukadimah. Sekarang ni apabila manusia lupa tugas yang mulia ni, itu tugas beribadah ni, dia lupa dah. Manusia semakin lupa. Kenapa lupa? Maka saya bagi masalah. Datang masalah manusia. Masalah manusia, sehingga lupa kemuliaan, sehingga lupa kemuliaan diri. Jadi dekat buku tu tengok, baca nombor 6, muka surat 6. Apa masalah kita ni? Apabila seorang Muslim, tengok nombor 6, tulis dekat tepi tu, masalah manusia sehingga lupa kemuliaan diri ni, tulis dekat tepi tu. Dekat buku masing-masing tu. Muka surat 6 tu, tulis ni. Apabila seorang Muslim pada hari ini berhadapan dengan pertembungan ideologi,
Kita kenapa hari ni kita dah lupa kemuliaan ni? Sebab hari ni dah macam-macam ada ideologi. Ideologi ni dia pemikiran. Yang pertama masalah dia apa ni? Ideologi. Maksudnya apa ni? Pemikiran pelik-pelik zaman kita ni. Pemikiran yang pelik-pelik. Sudah. Satu. Ni masalah kita ni hari ni, nak kena zaman kita ni, ada masalah dia. Ideologi maksudnya pemikiran yang pelik-pelik. Yang kedua, globalisasi, masalah dunia. Apa maksud Samad? Masalah global ni maksudnya sosial. Masalah sosial. Macam-macam masalah. Dan kemasukan kebencian terhadap umat. Ni masalah kita lagi yang ketiga. Umat semakin membenci. Umat semakin membenci. Nanti yang boleh tulis balik, kita sebarkan. Ini baru mukadimah ni, penting. Kita ni asalnya mulia untuk beribadah, tapi hilang kemuliaan sebab apa? Sebab manusia dah terpengaruh dengan ideologi ataupun pemikiran yang pelik-pelik. Hilang kemuliaan sebab banyak masalah sosial yang berlaku. Hilang kemuliaan manusia kenapa umat ni semakin benci-membenci. Bergaduh sama sendiri, betul tak? Bergaduh dalam grup WhatsApp, bergaduh dekat luar, bergaduh habis kita ni. Jadi tengok di sini. Beserta dengan maklumat yang bercampur dengan pelbagai jenis. Tambahan pula dengan persisihan sesama sendiri ketika ingin merencanakan suatu bentuk pemikiran, maka tidak dapat tidak. Sekarang ni saya nak bagi jalan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Dah bagi masalah, kena selesaikan masalah. Ni kalau saya ingat saya saya buat, tapi tak pernah saya tulis dekat mana-mana daurah ni macam ni. Tak pernah saya tulis. Ni kalau utama kat surau ni yang saya dah buat, walaupun dah banyak kali saya buat kita ni. Pasal apa? Mukadimah ni penting. Kitab, mana-mana kitab pun kita baca pendahulu ni cukup penting. Apa yang saya nak bawa kepada kita ni. Ni kalau utama ni saya kena snap ni. Itu Tuhan bagi ilham hari ni, saya pun tak tahu. Ni ada orang yang ikhlas ni, dia main connect, baru dia masuk connect hati ni. Baik. Sekarang ni macam mana kita nak atasi masalah-masalah ni? Macam mana cara dia? Nak bagi kita ni selamat daripada ada pemikiran yang pelik-pelik. Nak bagi kita selamat, tak bagi ada masalah sosial kat kita ni, bagi akhlak kita elok. Nak bagi selamat daripada kita ni duk benci umat. Macam mana cara dia? Tengok bawah sekali tu. Kita perlu mendampingi kepada satu sudut yang mulia yang telah terbina daripada risalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penutup sekalian anbiya. Baik. Sekarang kata apa ni? Nak bagi selamat daripada semua masalah ni ialah apa ni? Bina hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bina hubungan dengan Rasulullah. InsyaAllah. Senik saat ni. Saya ingat saya 5-6 kali dah buat daurah ni. Yang pertama saya tulis. Ni ada jiwa yang ikhlas ni. Dia dah connect. Baik. Kalau kita dah ada hubungan dengan Nabi, insya-Allah tak akan terkena pemikiran pelik-pelik ni. Kalau dah ada hubungan dengan Rasulullah ni, masalah sosial ni selesai. Akhlak akan jadi elok. Kalau dah bina hubungan Nabi ni, kita nak benci umat pun tak rasa tak boleh. Kenapa aku nak gaduh-gaduh ni? Nabi tak ajar macam ni. Kenapa aku nak benci umat? Nabi tak suruh benci umat ni. Sekarang kita ni semua saudara. Maka Syekh kata ni, semua ni bila kita ada hubungan dengan Nabi SAW, ia akan mewarisi warisan nubuah demi melengkapkan kehidupan saksiah Muslim pada hari ini. Jadi kalau kita bina hubungan Rasulullah, kehidupan saksiah kita ni akan jadi elok, insya-Allah sempurna. Ini semua diperkukuhkan dan diserasikan dengan perantaraan wahyu sebagai petunjuk al-haq kepada seluruh makhluk. Cukup 3. Selesai mukadimah. Boleh snap Ustaz? Nanti kita nak tulis balik. Habis nak mukadimah.
karimah. Sekarang kita nak tengok seterusnya pula. Ni depan ni tak tulis lah. Kemudian pewaris Muhammadiyah, untuk menjadikan kita ini betul-betul nak ikut Nabi ni, nampak? Untuk nak jadikan kita ni betul-betul ikut Nabi ni, mesti ada 3 benda. Dalam diri kita ni mesti ada 3 benda. Boleh? Saya padam lah. Boleh? Ni nak ikut dia sambung bawah ni. Okay, apa kita tak rehat ni? Boleh kan? Boleh tak boleh? Semangat ni. Untuk nak menjadikan kita ni betul-betul ikut Nabi ni, diri kita ni mesti ada 3 benda ni. Baik. Cuba kita tengok sekarang ni. Yang pertama, mesti ada pengetahuan. Surat 8 tu, mesti ada pengetahuan. Yang kedua, mesti ada cinta dekat Nabi. Yang ketiga, mesti buktinya ikut Nabi. Baik, sekarang kita akan huraikan satu persatu. Cuba tengok pada muka surat 9. Diri kita dengan Nabi ni mesti ada 3 benda. Yang pertama, berpaksikan pengetahuan seorang mukmin. Bahasa Syekh ni, Syekh orang sastra. Bahasa dia berbunga-bunga. Baik. Yang pertama, berpaksikan pengetahuan seorang mukmin terhadap baginda Nabi SAW. Mesti ada maklumat bab Nabi. Pengetahuan bab Nabi, maksudnya kena belajar bab Nabi. Kena belajar, kena dengar, tentang Nabi. Ini kalau tak belajar tentang Nabi, tak dengar bab Nabi, dia tak akan main cinta ni. Dia tak akan datang macam mana cara kita nak ikut Nabi sebab tak kenal Nabi. Jadi yang pertama ni mesti kena ada pengetahuan, maklumat tentang Nabi. Kena belajar bab Nabi, kena dengar bab Nabi. Satu. Tengok Allah Taala sebut macam mana. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya. Kalau kita lihat Abu Jahal, orang-orang Quraisy ni, kenapa mereka ni lawan Nabi? Mereka lawan Nabi sebab apa? Pernah tanya? Mereka tidak pernah lawan Nabi sebab akhlak Nabi, kepribadian Nabi. Mereka pun sendiri kenal Nabi ni, orang yang al-amin, orang yang beramanah. Betul tak? Bahkan kalau mereka ni nak pergi mana-mana pun, walaupun duk lawan Nabi ni, hantar barang minta Nabi jaga. Tapi masa Nabi nak hijrah, Nabi buat apa? Nabi pesan pada Sayyidina Ali, barang ni amanah, bagi balik, walaupun mereka tu nak lawan Nabi. Jadi soalan dia, walaupun mereka ni minta dekat Nabi untuk Nabi jaga barang, kenapa mereka boleh lawan Nabi pula, perang dengan Nabi? Di sini Allah Taala sebut sebab mereka ni tak kenal Nabi tu nak bawa apa. Nabi tu nak bawa risalah yang dia bawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi bawa risalah apa ni? Tak boleh tipu dalam perniagaan, tak boleh buat zalim. Ni dia marah sangat ni. Kalau tak boleh tipu, kami meniaga sakit tak untung lah, mana boleh. Jadi sebab tak kenal apa yang dibawa oleh Nabi ni, sebab tu mereka lawan Nabi. Jadi jaga-jaga. Orang yang tak belajar, tak kenal, tak dengar banyak bab Nabi ni, maka nanti ada akan bincang bab apa ni? Bab tu tentang tubuh Nabi contohnya. Nabi ni dapat tengok belakang, sama jelas seperti tengok depan. Maka kalau orang tak belajar, dia, apa ni cerita bab Nabi pelik-pelik ni? Takkan boleh tengok belakang, ada mata ke kat belakang? Sebab tak belajar dekat Nabi. Allah Taala sebut apa ni? Dia akan mula ingkar, dia akan mula tak setuju bab Nabi ni. Kita akan dengar cerita sahabat-sahabat ni, mereka ni ada yang minum darah Nabi SAW. Allah, sahabat ni Nabi terluka, pergi hisap darah Nabi.
Kalau orang tak belajar, tak kenal ni, apa ni? Darah pun isap bukan kotor ke najis tu? Sebab bila tak kenal, Allah dah sebut dah, mereka akan lawan Nabi. Ni na'udzubillah min zalik. Jadi macam mana ni? Mesti belajar bab Nabi. Sebab tu nak bawa kepada kita ni untuk nak kenal bab apa bab Nabi, tentang Nabi SAW ni. Itu muka surat 8. Muka surat 9. Dah belajar bab Nabi, dah selalu dengar kuliah bab Nabi ni, tapi tiba-tiba hati tak ada cinta, tak ada kasih dekat Nabi, tak jadi. Dah belajar, dah cinta ni, mesti ada sayang dekat Nabi. Kata guru kami, orang yang belajar sirah, orang yang belajar bab Nabi ni, Tuhan akan campurkan hati dia ni rasa sayang sungguh dekat Nabi ni. Nak buat benda ni tak tergamuk. Kenapa? Jiwa dah dimasukkan dengan cahaya Muhammadi. Okey, tengok ni, dah belajar, dengar, tak cukup, mesti kena ada cinta. Firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Antara Rasulullah dengan diri kita, kita nak selamatkan yang mana dulu? Selamatkan siapa dulu? Nabi dulu. Ni Allah sebut dah. Contohlah yang saya buat contoh ni, kalau kita lihat dalam peperangan Uhud, masa tu Nabi SAW jatuh dalam lubang. Nabi pakai 2 baju besi. Bila jatuh nak bangun tak larat, tak kuat, sebab cedera parah. Maka musuh datang kejar Nabi, nak bunuh Nabi je. Jadi apa yang berlaku? Bila nak bangun, sebab Nabi pakai 2 baju besi tu, nak bangun tak kuat, maka ada seorang sahabat nama Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah kata, ya Rasulullah, pijak atas belakang saya Rasulullah, pijak, supaya dapat sembunyi belakang bukit. Dekat Maharis dia panggil. Maka tuan-tuan, lepas mana Nabi dapat sembunyikan, Sayyidina Talhah ni ditikam oleh musuh. Tu saya catat kat surat tu Haji, yang kalau sahabat kira balik lepas mana tikaman tersebut, jumlah tikaman hampir 30 ke 40 tikaman, bukan 70. Mati syahid. Kemudian Nabi punya nak hargai jasa beliau kerana selamatkan Nabi waktu gentir macam tu. Nabi kata apa? Aujaba Talhah, aujaba Talhah, wajiblah bagi syurga bagi Talhah. Jadi beliau selamatkan diri Rasulullah dulu berbanding dirinya, beliau syahid. Sahabat dah buktikan pengorbanan mereka ni, Nabi lebih utama daripada diri sendiri. Kita kadang-kadang mengutamakan diri kita ni, diri sendiri lebih. Masa kita dengan handset lebih banyak lagi dengan masa kita selawat, betul tak? Kita boleh duduk depan handset lama, layan handset, layan cerita, tapi tak ada masa dengan Nabi. Tak ada masa kita nak fokuskan masa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sahabat buktikan dengan korbankan diri mereka ni. Kita buktikan diri kita ni dengan bagi masa sekejap dekat Nabi ni. Bagi masa. Ada masa kita nak selawat, mula sikit-sikit dulu. Fokus 5 minit, 10 minit, lama-lama insya-Allah. Ni semua ni alhamdulillah ni. Kita dah bagi masa untuk khas diri kita ni bincang bab Nabi je. Seterusnya Nabi sebut lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang kalian sehinggalah aku lebih dikasihi dari kedua ibu ayahnya, anak-anaknya dan juga manusia keseluruhannya. Tak sempurna iman kita ni kalau tak ada cinta dekat Nabi SAW ni. Maka kesempurnaan iman itu ialah dengan kasihnya seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kasih ini membawa kepada satu kedudukan yang tinggi. Nampak? Siapa-siapa yang ada cinta kepada Nabi SAW, kata guru Syekh Ali Jum'ah, satara aibahu, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Wa ja'ala ma'ahu, dia akan bersama dengan Nabi SAW. Allah tutup aib dia, tutup dosa dia, dan dia pula akan dapat bersama dengan Nabi SAW. Itu dapat anugerah tinggi tu. Orang yang cinta Nabi ni, dia tak pasti macam-macam anugerah Allah dia akan dapat. Kadang dapat dalam mimpi, kadang Tuhan bagi dia rezeki lebih, kadang anak-anak dia Masya Allah, kadang dia faham ilmu tu lebih daripada orang lain. Jadi anugerah cinta Nabi ni, setiap orang berbeza anugerah yang dia dapat. Kemudian bila kita dah belajar bab Nabi, dengar bab Nabi, ada cinta, tak cukup. Apa bukti kita cinta ni? Mesti kena ikut Nabi yang ketiga, muka surat 11. Muka surat 11. Ketiga, seorang mukmin itu akan mengikuti, iaitu ittiba' baginda Nabi SAW. Mesti kena ikut Nabi SAW. Masa saya pergi Madinah, lu jumpa dengan guru kami ni, ulama muda, Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar. Habib
Dia kata, berapa ramai hari ni orang yang dia kata dia sayang Nabi, dia cinta Nabi, tapi kadang-kadang benda yang melibatkan harian pun dia tak buat. So, Habib bagi contoh. Apa dia? Dia nak keluar rumah, tak baca doa keluar rumah pula, kata cinta Nabi. Allah, kena tu. Dia nak masuk tandas, tapi nak masuk tandas pun tak baca doa. Nak keluar tandas pun tak baca doa, kata cinta Nabi. La ilaha illallah. Kata cinta Nabi, tapi sanggup makan dengan tangan kiri, sedangkan dia mampu makan dengan tangan kanan. Kata cinta Nabi, tapi masuk masjid, masuk rumah tangan kaki kiri, tak langkah tangan kaki kanan. Allahu Akbar. Teguran tersebut berasa sampai sekarang ni. Jadi saya kata, untuk permulaannya, kamu carilah doa-doa yang melibatkan harian kamu ni. Kamu nak pakai baju, ada doa dia. Sebab baju ni tukar setiap hari. Kamu nak tanggal baju, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju baru, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min hawlin wala quwwah wa razaqani minni wala min ghairi hawlin wala quwwah. Kita nak keluar rumah, baca doa. Sebab setiap hari kita keluar rumah, kita nak masuk tandas, setiap hari kita masuk tandas. Kita nak keluar tandas, baca. Jadi ada benda-benda yang melibatkan harian ni, kita pun tak buat, padahal mengaku cinta Nabi. Tak jadi, saya kata. Mesti dibuktikan dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau nak ikutlah pada sudut percakapan, pada sudut pakaian dan sebagainya. Ini melibatkan doa pun kena ikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika benar-benar kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang kata apa? Nabi sebut dalam hadis, ibu ayah ni yang ada anak, ibu ayah yang ada anak ni, Nabi kata apa? Alimu awladakum thalath. Ajarkan anak kalian ni 3 benda. Yang tak ada lagi nak jadi lepas ni kamu ni nak jadi tafsir ni, nak jadi ayah kan? Nak kahwin tak? Ingat hadis ni. Kena ajar 3 benda. Ibu ayah ni ajar 3 benda anak-anak. Maksudnya ibu ayah pun kena ada yang abdi yang pertama sekali. Rabbi nabiyikum, kalian cinta Nabi SAW. Maksudnya ibu ayah kalau nak ajar anak-anak cinta Nabi, dia pun kena ada cinta Nabi SAW juga. Kata Syekh Nazrul, kata para ulama disebutkan kenapa Nabi ajar anak-anak ni cinta Nabi. Kenapa suruh ajar anak-anak pertama sekali cinta Allah, kenal Allah. Kenapa Nabi sebut pertama sekali ajar anak ni cinta Nabi SAW? Kerana mustahil orang yang cinta Nabi SAW dia akan benci kepada Allah Ta'ala pula. Mustahil. Orang yang ada cinta Nabi ni, dia akan jaga syariat. Semayang dia terjaga, insyaAllah. Percakapan dia terjaga, perbuatan dia terjaga, sebab dia cinta. Sebab Allah sebut ni, jika kamu benar-benar cinta Allah, bukti kamu cinta Allah ni, ikutlah Nabi SAW. Sebab Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti kalau kita kasih ke Allah. Jadi bila kita cinta kat Nabi SAW, bermaksud kita juga dah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kamu ada seseorang benci Nabi, na'udzubillah min zalik, bermaksud dia juga benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sebelah ni tidur dah ni, otan sakit kot. Jangan duduk tidur, tengok buku tak atas. Ustaz tak nak makan orang ni. Ustaz lagi kena pertama kena makan. Ni hak depan Ustaz ni. Mentang-mentang duduk tepi, ni tak nampak kah benda dah? Ustaz memang tak nampak pun belakang, nampak depan je. Boleh lena noh orang nak cerita sedap-sedap ni. Baik, selesai. Kena buat ujian ni. Baik, di sini itu cinta ni perlu dibuktikan. Bukti kita cinta ni mesti kena ikut Nabi. Jadi balik sekali lagi, bila-bila pun ataupun sekarang pasal azam, ya Allah, aku berazam ya Allah, lepas ni apa yang melibatkan harian, contohnya macam tadi, nak keluar rumah, nak masuk rumah, nak pakai baju, nak tanggalkan baju, nak masuk masjid, keluar masjid, nak masuk tandas, keluar tandas, makan minum, semua ni aku akan berazam untuk nak ikut cara Nabi SAW. Balik hafal ibu-ibu sekalian, ayah sekalian, anak sekalian, boleh? Boleh nanti jumpa Ustaz tanya siapa tak hafal doa keluar rumah jaga. Boleh? Jangan lari. Balik cari, tanya Syekh Google, insyaAllah.
doa keluar rumah, dia bagi jawapan semua insya-Allah. Jangan takut. Itu bukti kita cinta tu. Bukti kita cinta. Saya kenal macam tu, Allahu Akbar. Hafal terus. Masa lepas sebelum tu jarang tak keluar rumah tak baca doa. Pada Nabi dah ajar dah. Tengok sebelah muka surat 12. Dengan kadar seseorang itu mengikuti baginda Nabi SAW, maka akan kelihatan kepada kesan pada keadaan seseorang. Kita ikut sunnah ni. Tadi semua sunnah kan? Baca doa semua tu sunnah. Maka akan ada kesan pada diri kita. Dia akhlak akan menjadi baik. Cahaya dan juga rahsia dia. Ni contohnya apa? Ada seorang namanya Thumamah bin Uthal. Cerita sikit. Thumamah ni, dia ni hantar beberapa orang nak bunuh Nabi dah. Dia ni pembesar di negeri sebelah negara Madinah. Hantar beberapa orang nak bunuh Nabi. Tapi semua tak berjaya nak bunuh Nabi. Hari itu sebut dia keluar sendiri. Masuk ke Madinah bawa pedang. Orang Arab ni hadirin sekalian, kalau mereka bawa pedang, pedang ni kena duduk dalam sarung. Bermaksud untuk nak berjaga-jaga. Tapi kalau pedang pegang macam ni, tak duduk dalam sarung, masuk untuk apa ni? Nak bunuh orang. Jadi bila masuk dalam Madinah, sahabat tengok, bawa pedang ni mesti nak bunuh Nabi SAW ni. Ringkaskan cerita, sahabat pun tangkap dan ikat dekat dengan tiang dekat Masjid Nabawi. Sahabat tak kenal. Masa Nabi semayang, Nabi terkejut. Nabi kata, kamu tak kenal ke dia? Kami tak kenal Rasulullah. Yang kami kenal, dia bawa pedang mesti nak bunuh kamu ya Rasulullah. Nabi SAW kata apa? Ini Thumamah. Ini orang besar ni, pengimport import gandum terbesar. Dia dah tokai gandum ni. Maka kami tak kenal Rasulullah, dia datang mesti nak bunuh kamu. Apa Nabi kata apa? Nabi kata, layan dia bagi elok, bagi makan yang sedap-sedap. Masya Allah, sahabat terkejut. Orang yang datang nak bunuh Nabi, tiba-tiba Nabi suruh layan bagi elok. Kemudian Nabi tanya dia. Kali pertama dia jumpa Nabi, Nabi tanya dia, ma andaka ya Thumamah, apa yang ada pada hasrat kamu ni wahai Thumamah? Apa yang kamu nak sebenarnya? Kata Thumamah, wahai Muhammad, kalau engkau bunuh aku, niscaya engkau dah bunuh seorang pembunuh yang hebat. Dan kalau engkau bebaskan aku, engkau memiliki budi pekerti yang baik. Dan kalau engkau inginkan harta, apa jua kemewahan aku berikan kepada engkau. Hari pertama jumpa Nabi, sombong, belagak. Nabi biarkan dia. Kemudian kali yang kedua, keesokannya Nabi jumpa sekali lagi. Soalan yang sama, ma andaka ya Thumamah. Ni nada dia hari kedua ni pelan sikit. Wahai Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau telah bunuh seorang pembunuh yang hebat. Dan kalau engkau lepaskan aku, engkau memiliki budi pekerti yang baik. Dua rangkap je. Tak sebut nak harta, nak kemewahan tu kan? Tak sebut. Nabi biarkan dia. Hari ketiga Nabi tanya, jumpa dengan dia, Nabi tanya lagi, ma andaka ya Thumamah, apa hasrat kamu wahai Thumamah datang sini? Apa kamu nak kata? Apa hasrat kamu? Apa jawab dia? Kama qultu, macam semalam. Hari pertama panjang bukan main, sombong. Hari kedua pendek. Hari ketiga kama qultu, macam semalam. Pasal apa? Hari pertama sombong, kerah sangat dengan Nabi. Hari kedua pendek sikit. Hari ketiga lagi pendek. Kerana Thumamah ni datang tak pernah kenal Nabi lagi. Maka dia belagak dengan Nabi, sombong dengan Nabi. Hari kedua dah tengok akhlak Nabi, kurang dah sikit. Kemudian lagi tengok Nabi, lagi kenal Nabi ni, akhlak dia berubah. Nabi kata, atliqu, bebaskan dia. Dia bangun-bangun, lari terus. Berjumpa dengan sahabat yang lain, tanya, apa yang sepatutnya orang buat kalau sekiranya seseorang sebut nak masuk Islam? Sahabat kata dia kena bersihkan diri, mandi bagi elok. Kalau dia mengucap, jumpa Nabi mengucap, dia pun buat macam tu. Bersihkan macam tu, jumpa Nabi Rasulullah, wahai Muhammad, kalau sebelum ni lah Madinah lah yang paling aku benci, sekarang Madinah lah yang paling aku sukai. Wahai Muhammad, kalau sebelum ni lah agama Islam yang paling aku tak suka, sekarang ni lah Islam yang paling aku cintai. Wahai Muhammad, kalau sebelum ni wajah yang paling aku nak bunuh sangat, wajah engkau. Sekarang ni wajah yang paling aku kasih ialah engkau wahai Rasulullah. Berubah akhlak dan sekelip mata saya. Saya apa ni? Ini sebab ada hubungan dengan Nabi SAW. Dia akan berubah. Ini kita amalkan sunnah macam ni, sunnah ke, selawat ke, semua ni, semua akan bagi kesan insyaAllah. Cahaya. Setiap sunnah ni, saya ni ada cahaya. Kita masuk kaki kanan, ada cahaya dia. Kita keluar masjid yang kaki kiri, cahaya dia. Lagi banyak kita amalkan sunnah, dia cahaya kuat dalam hati kita ni. Dan benda ni orang ahli kasyaf nampak. Masya Allah, dia ni isakan.
Ni saya tak tahu depan saya ni. Sembang kemas ustaz ni. Apa pun tak ada hati yang ni saya takut. Ni ada orang yang Tuhan dia bagi asa aurah. Masya-Allah ni. Orang biasa je ni, nampak biasa ni. Tapi sakan selawat ni. Ada Tuhan yang Allah bukakan mereka ni. Allah bagikan dan juga keadaan seseorang, kesan pada keadaan seseorang, cahaya dan juga rahsianya. Okey. Tengok dalam kotak bawah tu muka surat 12. Ni, adik. Duk kira jari sebab apa tu? Ada berapa? Tengok buku. Makan lagi. Jangan marah ni, insya-Allah. Kena marah agak adik-adik ni. Sebab anak kita semua ni pewaris ni. Pewaris untuk nak cerita bab Nabi ni. Ni kena marah, tak boleh biar ni. Kesan pengetahuan, kasih, kesan kita sahabat Nabi, kesan kita cinta Nabi, kesan kita ikut Nabi ni adalah satu nisbah imbal balas antara baginda Nabi SAW dengan ikutan jejak langkah baginda dari segi tingkah laku. Orang yang ada cinta dengan Nabi, belajar bab Nabi, ikut Nabi ni, berubah akhlak dia, insya-Allah. Kemudian keadaan dirinya juga akan berubah, atau mampu mengikuti baginda pada sifat dan gambaran. Dia akan ikut Nabi, dia akan gambarkan tentang Nabi ni macam mana, susah Nabi ni macam mana, teruknya Nabi macam mana. Dia akan ada gambaran dah. Oh, Nabi pernah terluka, Nabi pernah berdarah, dia ada gambaran dah. Dan dia akan timbul rasa sayang dekat Nabi SAW, dan juga terkesan hakikat peribadi seseorang. Okey. Seterusnya apa Allah maksud? Tengok muka surat 13. Muka surat 13. Cara untuk, dalam kotak tu, cara untuk menambahkan pengetahuan tentang Nabi SAW ialah seseorang itu hendaklah meneliti segala anugerah yang disebutkan dalam kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim. Perkara ini telah diterangkan oleh Dr. Muhammad Zaki Khidir dalam mukadimah kitabnya yang bertajuk Zikrul Quranul Karim li Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa terdapat 2670 tempat yang disebutkan mengenai baginda Nabi SAW di dalam Al-Quran, yang mana ia dibahagikan kepada 1203 ayat. Itu sifat Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan ini kita memahami bahawa tidak sampai dari 5 ayat Quran padanya disebutkan sama ada di awal ataupun di akhir ayat berkaitan dengan Nabi SAW. Contohnya Quran sebut apa sifat Nabi, walaupun tak sebut nama Nabi, tapi Tuhan sebut tentang sifat Nabi. Bismillah. Contohnya auzubillahi minasyaitanir rajim, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada kamu? Dada siapa ni? Dada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ahsanta. Jadi ada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Beliau ni kalau dengar sifat-sifat tentang Nabi, maka beliau akan selawat alam nasrah laka sadrak, Allahumma salli ala sallam. Pasal cerita bab Nabi. Kalau dibaca Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minin. Nabi sangat ambil perhatian kepada kita ni. Dia akan selawat Allahumma salli ala sallam Muhammad. Sebab cerita Nabi selawat. Jadi kita ni pun nak kena bedah lepas ni, insya-Allah. Apa ayat-ayat yang cerita bab Nabi SAW. Itu insya-Allah kita cubakan nanti, insya-Allah. Moga ada taufik untuk buat. Ia juga dimuatkan oleh Dr. Sa'id Al-Maghnawi dalam kitabnya yang bertajuk Shakhsiyatul Rasulullah Baina Taswir wa Tasawwuratul Barisina, bahawa nama baginda Rasulullah SAW telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ada 104 ayat. Semua surah ada berapa? 114. Ahsanta. Pandai. Jadi 104 surah disebutkan nama Nabi. Masya-Allah dah. Itu nama, sifat tak sebut lagi. 76 surah Makkiyah dan 26 surah Madaniyah. Daripadanya terdapat 32 surah Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan menyebut baginda Nabi SAW, dan surah yang lain menyebut nama baginda di penutup surah. Antaranya Yasin, Toha. Walaupun ada para ulama yang tak setuju, tapi dalam kitab yang lain ada para ulama mengatakan Yasin, Toha ni termasuk daripada Nabi, nama Nabi SAW juga. Baik, seterusnya. Ni sekarang ni kita nak tengok pengenalan saranan para ulama. Ulama menyarankan untuk kita belajar tentang ilmu-ilmu ni. Muka surat 16, muka surat 17. Yang pertama kita akan belajar apa ni? Ilmu sirah.
Jadi tengok saya umur ni kita akan perincikan sekali. Pertama nak kena belajar tentang ilmu sirah. Perbincangan berkaitan dengan cerita-cerita baginda Nabi SAW pada hari-hari dan malam-malamnya berbenda dari kelahiran sehinggalah kewafatan baginda. Kedua, ilmu syama'il. Ini kita akan hurai sekali ni. Ketiga, ilmu fadail. Nak kena belajar. Keempat, ilmu dalail. Kelima, ilmu khasais. 5 ilmu ni apa yang kita nak kena belajar tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita akan masuk pada tajuk dia insya-Allah. Ilmu apa yang kita nak belajar. Cuma muka surat 18, muka surat 19 disebutkan kalam-kalam ulama supaya kita mengkaji setiap satu daripada ilmu-ilmu yang disebutkan ini. Okey. Itu suatu mukadimah kitab ni. Sekarang ni baru Syekh nak masukkan ilmu apa yang kita nak kena belajar tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kita angkat muka surat 22. Saya kalau baca sebiji-sebiji, saya lagi pukul 4 baru habis. Tak balik dah lagi. Nanti saya kena buat macam ni lah. Tak boleh baca sebiji. Baca sikit-sikit je. Muka surat 22 tengok dulu. Celakalah orang yang tidak dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sedang menjahit pakaian di waktu malam. Ada di waktu sebelum sahur. Tiba-tiba jarum jahitan itu terjatuh. Lalu terpadamlah pelita. Dulu menggunakan pelita. Ketika itu baginda Nabi SAW masuk ke dalam bilik. Kena dengan timing. Lampu terpadam, Nabi masuk. Maka terang benderanglah bilik itu dengan cahaya baginda Nabi SAW. Lalu Sayyidah Aisyah mengambil jarum lantas berkata, begitu terang, indah sekali wajahmu wahai Rasulullah SAW. Sabda baginda Nabi SAW, celakalah, rugilah, celakalah orang yang tidak dapat melihat aku. Allahumma salli wa sallim barik. Setengah Aisyah bertanya, siapa yang tidak dapat melihat kamu ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi SAW, orang yang bakhil. Ditanya lagi, siapakah orang yang bakhil itu? Jawab baginda Nabi SAW, iaitu orang yang tidak berselawat kepadaku ketika namanya disebut. Ni dengar nama Nabi tapi tak sahut selawat ni. Bahaya, bakhil. Kerana Nabi kata celaka tadi tu. Kenapa dia ni kedekut? Dengan nama Nabi pun tak mau nak sahut. Dan kesan Nabi apa? Dah celaka. Kesan tak dapat tengok muka Nabi pula. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita bukan orang yang bakhil dalam bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua insya-Allah mudah-mudahan dapat melihat wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang Allahu akbar. Pijak waya. Sekarang kita akan masuk kepada tajuk dia. Apa ilmu yang pertama yang nak kena mengaji ni? Muka surat 24. Ilmu Syama'il Muhammadiyah. Yang pertama sekali, ni kata para ulama, ni sebelum mengaji sirah kena mengaji syama'il dulu supaya kita nak kenal macam mana rupa Nabi SAW, tubuh Nabi SAW, akhlak Nabi. Yang rasa ramai dah mengaji ilmu syama'il ni. Kamu dah adik-adik mengaji tak? Dia main pen juga nak kena dah ni. Dalam duk pesan tadi jangan main pen. Nak main juga. Main pen tu? Siapa yang main pen? Baik, tengok sebelah ni. Muka surat 25. Ini ilmu ni penting, iaitu ilmu yang membincangkan berkaitan bentuk tubuh fizikal. Yang pertama ni bahagi pada dua keadaan. Syama'il ni pada tentang tubuh Nabi SAW, tentang tubuh Rasulullah. Tubuh badan kita ni ada orang kaji tak? Tapi tubuh badan Rasulullah ni ada bersanad dia. Cerita pasal hidung, cerita pasal mata, cerita pasal kulit Nabi, tinggi Nabi, rendah Nabi, cara berjalan Nabi, semua ni semuanya ada bersanad, bersambung. Sahabat cerita pada tabi'in, cerita sampailah kat kita ni ada bersanad. Dan ini di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ni, cerita tentang tubuh Nabi ni ada bersanad dia. Okey. Yang kedua, nak kena cerita bab apa ni? Syama'il ni bab akhlak Nabi SAW.
Baik, cuba tengok bawah tu. Bawah sekali muka surat 25 tu. Sesungguhnya perkara maknawi batin itu akan kelihatan pada zahir. Kita hak dalaman kita ni, orang boleh kenal, orang kadang-kadang boleh tahu. Contohnya orang yang dia minat bola. Minat bola dia akan cakap apa? Dia akan cakap bab bola. Betul tak? Siapa yang peminat masak, dia akan jumpa geng-geng masak. Ni cara nak bagi masak sedap, bubuh apa ni? Daging nak bagi lembut, bubuh garpu. Contoh lah. Pasal minat dia dalaman, dia akan bincang dekat luar. Sebab tu dalam syair sebut apa ni? Innamal kalamu la fil fuad. Asal kalam percakapan kita ni daripada hati. Daripada hati. Wa innama ju'al lisan. Tapi Allah Ta'ala jadikan lidah ini la fil fuadi dalilah. Allah jadikan lidah ni sebagai menunjukkan apa yang dalam hati ni. Jadi sini perkara maknawi itu, batin itu akan kelihatan pada zahir. Orang kalau dalaman dia bersih, dalaman dia bersih, dia akan cakap apa? Cakap yang baik-baik. Ni air ni, air mahal ni, ni mineral ni. Kita tuang air mineral warna apa? Putih. Kita akan tuang tuang dalam gelas warna putih. Bila kita akan tumpahkan jadi warna apa? Putih juga. Pasal apa? Macam itulah hati kita ni. Apa yang kita isi, yang itulah kita akan cakap. Apa sabbul ma' lima fihi, apa kalam tu? Kalau kita ada isi benda yang kotor, air longkang dalam gelas ni, kita pun cakap yang kotor juga. Hati kita macam tu juga. Cakap isi yang bersih, dia akan cakap benda yang bersih. Satu, yang pertama. Yang kedua, maka begitu juga jisim zahir itu menunjukkan pada ma'rifah dalaman. Tubuh Nabi ni awak boleh kenal. Hanya sahabat tengok. Sahabat Nabi ni tapak tangan. Tanda ni Nabi SAW seorang yang pemurah. Tengok dada Nabi ni. Dada Nabi ni bidang, buka. Tanda Nabi ni orang yang kuat bekerja. Sebab tu kalau nak kahwin, semua tengok kat mana? Perempuan kan tengok muka dan telapak tangan. Ada yang ada pandai, ni subur ni, Masya Allah. Ini panggil macam ni sekian-sekian. Itu panggil ilmu qafiyah. Menunjukkan karakter seseorang macam mana telapak tangan. Boleh. Jadi sekarang kita nak tengok tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 26. Diumpamakan dengan gambaran hissi zahir itu sebagai penciptaan tubuh fizikal ini dipanggil zahir. Ini hak batin, dalaman punya batin. Okey, manakala gambaran maknawi itu ialah akhlak, zahir batin. Dalam satu asar ada menyebutkan bahawa annallaha ma ba'atha nabiyyan illa husnul wajhi wa husnul sawti wa kana nabiyyukum hasanul wajhi hasanul sawti wa kana la yurja'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan seorang nabi itu dengan rupa yang baik. Nabi SAW dengan Nabi Yusuf, siapa yang paling handsome? Kuat sikit, siapa? Nabi Rasulullah SAW. Nabi Yusuf handsome-nya setengah sahaja daripada Nabi SAW. Tapi bukan cerita bab ni kita nak merendahkan Nabi Yusuf, tidak, haram. Tapi dalam bab ni cerita bab fadail, keistimewaan tubuh Nabi SAW. Seorang suara yang merdu. Nabi-Nabi semua suara merdu. Saya suara garuk sikit. Dan adalah Nabi kalian itu main lagi geram sungguh. Jangan mimpen. Tekan sekali sudah, boleh tak? Tekan saja pen tu. Dia hilang madat ni. Tengok Ustaz ni. Dan adalah Nabi kalian itu seorang yang sangat baik rupa parasnya. Kita nak beritahu kepada yang bukan Islam, Nabi SAW juga merupakan Nabi kita. Nabi kamu juga, bukan Nabi kami. Kita ni sebagai umat dipanggil ummatul ijabah, umat yang telah terima dakwah Rasulullah. Mereka yang bukan Islam, umat Rasulullah tak? Umat Nabi juga, tapi dia panggil ummatul dakwah, umat yang perlu diajak. Nak main lagi pen? Nak main lagi dalam duk pesan tadi ni. Saya tak boleh sikit orang main pen ni, dia terganggu. Jangan main, tekan sekali je. Boleh? Last. Tekan sekali je. Tutup tangan, duduk diam. Terganggu dah. Kena duduk lah, saya ingin marah
Dan Nabi kalian itu seorang yang sangat baik rupa parasnya, bersuara merdu, dan kadang-kala baginda tidak melagukan suara secara berlebih-lebihan. Jadi taranum tidak ada masalah, cuma jangan lebih-lebih pada hak dia sahaja. Tengok Quran. Dalil-dalil tentang ilmu ini dibuktikan dalam Al-Quran Al-Karim. Tubuh badan Rasulullah ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Tubuh Rasulullah ni disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tengok yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqallabu wajhika fis sama'." Sungguh kami sering melihat mukamu berubah-ubah ke langit. Maksudnya Nabi SAW sembahyang dan para sahabat sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan. Maka orang Yahudi kata, buat apa kita nak ikut? Kiblat kita sama aja. Jadi Nabi tengah sembahyang, saya tunduk bawah, saya tengok depan. Jadi dirakamkan tentang wajah Nabi SAW. Wajah yang dimaksudkan ini ialah wajah Sayyidina Muhammad SAW. Wajah Nabi macam mana? Taklah bulat sangat, taklah bujur sangat, sederhana. Mudah-mudahan kita semua dapat lihat wajah Nabi SAW. Dekat Nabi ni ada kulit, ada apa? Muka Nabi kulit Nabi macam mana? Putih kemerah-merahan. Nanti kata guru kami, di antara contoh zaman sekarang ni, cuba tengok Syekh Yusuf Bakhur. Search nanti tu. Itu wajah putih suram disulami dengan kemerah-merahan. Bukan merah tumpuk sini tumpuk tak. Putih nak kemerah sikit. Itu muka Nabi SAW. Cuba tengok Syekh Al-Qadumi sendiri, muka dia nak putih kemerah-merahan sikit. Itu wajah Nabi SAW, kulit Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala yang kedua, alam nasrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dada yang dimaksudkan ialah dada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi ni bidang, bukan dada Nabi ni mengetok macam mana ni? Masuk ke dalam satu sama lain tu. Bidang, dada luas dipanggil. Tanda Nabi ni orang yang kuat bekerja. Firman Allah Subhanahu wa taala, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan beban tulang belakangmu, iaitu kesusahan berdakwah yang baginda SAW tempuhi. Tulang belakang yang dimaksudkan ialah Sayyidina Muhammad SAW. Yang dikatakan tulang Nabi ni lurus, cantik, elok. Cuma dari segi panjangnya, setakat yang saya baca, saya tak jumpa lagi lah. Kita pun lemah nak mengkaji tentang tubuh Nabi ni. Tapi yang Tuhan sendiri pun sebut tentang tulang belakang Nabi SAW. 28. Qala Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanak. Janganlah kamu gerakkan lidahmu. Lidah yang dimaksudkan di sini ialah lidah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pun kita pun tak mampu nak disebutkan panjang lidah Nabi berapa, lebar berapa. Cuma disebutkan kalau Nabi bercakap, seakan-akan keluar cahaya daripada celah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cakap tidak pernah cakap yang menipu, semuanya yang betul sahaja. Allah SWT lagi pasal tubuh Nabi, muka surat yang kelima, qala Allah Ta'ala, nazzalahu ala qalbika. Malaikat Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Hati yang dimaksudkan ialah hati Sayyidina Muhammad SAW. Hati Nabi tak pernah tidur, tak pernah lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidur ialah mata Nabi SAW sahaja. Hati Nabi tak pernah lalai dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi keluar tandas, Nabi akan baca doa apa? Ingat tak? Ghufra naka, ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Sebab apa? Nabi takut lidah Nabi ni tak dapat nak berzikir kepada Allah Ta'ala, sebab itu dalam tandas. Tapi hati Nabi tak pernah lalai. Pun begitu Nabi rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluar tandas pun minta ampun lagi kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Tawaduklah kamu. Diri yang dimaksudkan untuk tawaduk tersebut ialah diri Sayyidina Muhammad. Nabi lah orang yang paling tawaduk sekali, paling merendahkan diri sekali. Nabi bila duduk dengan Sayyidina Anas tak pernah marah. Kata Sayyidina Anas, aku tak pernah duduk dengan Nabi 10 tahun aku khidmatkan Nabi. Nabi tak pernah kata, hai Anas, kenapa buat macam ni? Hai Anas, kenapa tak buat macam ni? Nabi tak pernah marah. Sebagai apa? Itu tanda tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil ni. Tengok Ustaz, Nabi pun tak marah, Ustaz marah. Astagfirullah. Marah pada tempatnya adalah mulia. Ada dalil itu, nanti tadi kita bagi. Ketujuh, qala Allah Ta'ala, wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Tangan yang dimaksudkan ialah tangan
Muhammad SAW. Tangan Nabi lembut, Masya Allah. Ada sahabat pegang tangan, telapak tangan Nabi ni keras. Ada yang lembut, macam mana? Itu dalil apa di sini? Bukti kalau keras tersebut, kata Sayyidina Anas, iaitu Nabi lepas balik dah perang. Nabi pegang senjata. Lepas tu aku pegang pula tangan Nabi SAW lembut. Allah. Ibu-ibu sekalian, ayah sekalian, kalau tangan dah keras ni, ni lembut, boleh ke? Ada cara ke? Ada cara begitu, tapi tangan Nabi SAW luar biasa, Masya Allah. Itu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Kalau Allah Ta'ala, jadi kita bincang bab tubuh Nabi ni bukan lebih-lebih ni. Apa ni lebih-lebih ni bincang bab Nabi ni? Tak. Allah dah senang bincang bab Nabi ni. Kalau Allah Ta'ala, uzunu khairil lakum, baginda mendengar dan mempercayai apa yang baik bagi kamu. Mendengar yang dimaksudkan di sini ialah telinga Muhammad SAW. Telinga Nabi tak pernah dengar benda-benda mengumpat, benda-benda tak elok, tak pernah dengar. Semua telinga yang digunakan untuk yang baik-baik, menyelesaikan masalah umat Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Ta'ala, wala ta'du aynaika, dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka. Mata yang dimaksudkan di sini ialah mata Sayyidina Muhammad SAW. Mata Nabi ni kalau hitam, Masya Allah cantik. Yang putih ni, putih Masya Allah, tetapi ada sedikit tanda kemerah-merahan. Apa tu? Tanda kemerah-merahan ni ialah bukti itu Nabi Rasul-Rasul Ulul Azmi, 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 orang Rasul Ulul Azmi. Tanda dekat mata putihnya ada sedikit merah. Apa tanda merah ni? Tanda tahan sabar. Kita kalau tanda merah ni ada apa? Tanda apa ni? Tak cukup tidur ataupun lebih tidur ke dan sebagainya. Itu tanda kenabian. Nabi ni pula, kalau mata Nabi kalau berjalan, Nabi tak tengok ke depan banyak. Maksud tak tengok dongok ke depan. Kebanyakan jalan Nabi ni tengok ke bumi, tunduk ke bawah banyak. Kecuali yang perlu angkat, Nabi tengok. Itu tanda tawaduk. Dan Nabi pula, mata Nabi ni hadirin sekalian, Nabi tak boleh buat isyarat mata, kejip-kejip mata tak boleh. Haram. Ada seorang namanya Ibn Khattal. Dia ni kalau suka kutuk Nabi SAW, kutuk sahabat, kutuk Islam, maka Nabi bagi arahan pada sahabat untuk bunuh dia. Tapi setiap kali nak bunuh dia ni, dia akan bergantung dirinya dekat kelambu Kaabah. Lepas kutuk, nak bunuh, pergi bergayut dekat kelambu Kaabah. Sahabat ni rasa takut. Jadi sebab apa nak? Kalau bunuh di hadapan Kaabah ni, takut dosa besar pula. Jadi satu hari bila Nabi SAW duduk dalam kemah, Ibn Khattab datang. Maka dia ni pandai berlakon. Dia kata, ya Rasulullah, aku taubat dah, aku tak buat dah, aku tak akan kutuk dah kamu, aku tak akan kata dah kamu. Padahal setiap kali macam tu, dia lepas kutuk, dia minta maaf. Ni pun datang berlakon dekat Nabi SAW. Aku tak akan buat dah. Kali pertama. Kali kedua dia kata, aku minta maaf Rasulullah, aku tak akan buat dah. Kali kedua. Sampailah kali ketiga, Nabi kata, pergi, engkau dibebaskan, selamat. Elok keluar, Nabi tanya kepada sahabat, kenapa kamu tak bunuh dia? Sedangkan sebelum ni aku dah bagi arahan untuk dia dibunuh kalau dia maki, dia kutuk ni. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tak nampak pun isyarat. Kalau kami nampak isyarat mata ke, wajib mata kan, kami faham dah kena pancung. Kata Nabi SAW, haram bagi Nabi-Nabi untuk buat isyarat mata. Kalau Nabi buat isyarat mata, pancung, tu dia, tu rahmat. Rahmat kepada umat, tidak boleh buat isyarat mata. Sana saya kita berhenti insya-Allah. Kemudian qala Allah Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dan janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi SAW. Sama ada masa Nabi hidup ataupun lepas setelah wafat, ketika kamu di hadapan makam Nabi SAW, jangan tinggi suara. Kalau polis Saudi itu kerja mereka. Kita kerja sebagai penzirah ni, pergi diam saja. Kena marah, pusing balik, patah balik, tak apa. Jangan duk lawan balik. Kenapa Allah sebut pada ayat ni? Last sekali, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tahbat ni rosak pahala kita ni. Tinggi suara aja, rosak pahala kita ni. Sedangkan kita tak sedar. Bukan buat kesalahan berat pun dekat makam Nabi ni. Tinggi suara aja, jatuh habis pahala kita, rosak pahala. Lepas tu pergi dengan adab, pergi dengan ilmu. Seterusnya 11. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahu min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu anfusihim an nafsihi. Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badawi yang berdiam diri di sekitar mereka
tidak turut menyertai Rasulullah SAW berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada diri baginda Nabi SAW. Diri yang dimaksudkan di sini ialah Sayyidina Muhammad SAW. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa thiyabaka fatahhir. Semua ni disebutkan tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pakaian baginda. Kita apabila meneliti tentang sifat baginda Rasulullah SAW, maka kita akan dapatinya dengan cara meneliti dan mentadabbur Quran. Rajin baca Quran, kita akan jumpa tentang sifat Nabi ni. Sebahagian para sahabat dalam keadaan mereka sudah melihat baginda Rasulullah SAW seperti mana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Siapa ni? Cucu Nabi SAW. Dah tengok Nabi kan? Tengok Nabi. Mereka tetap pergi kepada anak tiri baginda Rasulullah, iaitu Hindun bin Abi Halah, anak kepada Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah ni sebelum kahwin dengan Rasulullah dah ada 2 orang suami dah. Suami yang pertama Sayyidina Khadijah namanya Abi Halah. Bila masa kahwin dengan Sayyidina Khadijah, kahwin dengan Abi Halah ni, dapat anak. Di antaranya apa? Hindun. Hindun ni lelaki. Hindun ni lelaki yang pandai cerita pasal tubuh Nabi SAW. Kemudian seorang lagi saya lupa nama anak. Lepas Abi Halah ni, isteri suami pertama Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Sayyidah Khadijah kahwin pula dengan yang kedua. Nama apa? Atiq, suami Khadijah yang kedua. Lepas mana Atiq ini meninggal dunia, barulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha kahwin dengan sebaik-baik manusia, iaitu Nabi SAW. Jadi Rasulullah merupakan suami yang ketiga bagi Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah dah ada anak dah. Dah ada anak dengan suami pertama sebelum ni, namanya Hindun, yang merupakan bapa saudara kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kerana beliau merupakan abang kepada Sayyidatina Az-Zahra. Sayyidina Hasan abang, Sayyidina Husain abang, Sayyidah Fatimah bongsu, anak Nabi yang bongsu. Ibu mereka dari emaknya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Fatimah pun anak Nabi juga, Hasan Husain anak Nabi juga. Ini anak Nabi, anak Sayyidatina Khadijah, minta maaf. Fatimah anak Sayyidatina Khadijah, Hasan Husain anak Sayyidatina Khadijah, Hindun juga anak Sayyidatina Khadijah, tapi daripada suami yang pertama. Jadi macam mana dengan Nabi ni? Jadi anak tiri Nabi SAW. Anak tiri Nabi SAW. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni minta kepada Hindun, anak tiri Rasulullah. Mereka meminta kepadanya untuk menyifatkan kepada mereka kepribadian itu bentuk tubuh baginda Nabi SAW. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dah tengok Nabi dah, tapi berjumpa dengan Hindun ni, tolong cerita saat kami ni tubuh Nabi ni macam mana. Kerana beliau seorang yang pandai menyifatkan sesuatu. Dalam hadis yang panjang disebutkan apa? Mereka bagi alasan, inni uridu ata'allaku bih. Kami nak dengar cerita bab Nabi ni supaya kami ada bersambung dengan Nabi SAW. Kami tak mahu putuskan hubungan dengan Nabi SAW. Ilmu Syama'il ialah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat baginda Nabi SAW secara bentuk fizikal dan akhlak. Ilmu ini juga membicarakan tentang kelembutan dan keberanian baginda Rasulullah SAW. Saat kita penting dia lihat. Baik, di sini tengok akhlak Nabi. Hadirin sekalian, ni banyak lah akhlak Nabi. Banyak kan? Muka surat ni 32. Akhlak Nabi ada lemah lembut. Akhlak Nabi ni sopan santun, macam-macam lah. Tapi dalam kitab ni Syekh sebut apa ni? Contoh apa? Keberanian Nabi SAW. Banyak contoh. Contoh akhlak Nabi, berani. Soalan dia, kenapa ni? Kenapa saya bagi contoh ni? Tak boleh ke bagi contoh lain? Jadi masa saya dah baca ni, dapat ilham. Saya nak bagi kita faham bahawasanya bila orang tersebut berani dan kena pada tempat dia, itu di antara akhlak yang mulia. Ramai yang anggap bila berani, ni tak ada akhlak ni. Tak. Berani kalau kena pada tempat dia ni, itu akhlak yang mulia. Cuba tengok contoh daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya beliau berkata, jika peperangan di peringkat kemuncak, lalu satu kaum telah bertemu dengan musuhnya, maka kami berlindung di sebalik tubuh baginda Rasulullah SAW. Nampak tak?
Tengah-tengah perang, sahabat menyorok belakang Nabi. Nabi duduk depan. Sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh berbanding dengan baginda Nabi SAW. Kita ni jangan duduk tengok cerita drama orang putih tu. Kan ada general kan, orang tu dia duduk atas belakang aja tempat dia tu, tembak, serang, dia bagi arahan je. Rasulullah perang sekali, duduk depan pula. Tu nak cerita orang putih macam tu kan. Tengok dia tu tunjuk apa tu, general mereka ni tak berani. Tapi Nabi kita SAW sebagai pemimpin yang berani, Nabi duduk depan, sahabat duduk belakang Nabi SAW. Kedua, pada suatu malam penduduk Madinah telah digemparkan dengan satu suara yang menakutkan. Bum, bunyi kuat macam itulah contohnya. Maka mereka sahabat-sahabat pergi ke arah suara itu. Bunyi ni, sahabat pakat pergi, bunyi apa ni? Pakat-pakat pergi tengok. Di tengah jalan, maka bertemu dengan baginda Nabi SAW yang lebih awal sampai ke tempat kejadian. Nabi pergi sorang-sorang lah. Kita pun bunyi apa-apa, apa dia ni? Ajak kawan-kawan pergi tengok, nakut kita. Nabi bunyi sorang-sorang je, mana? Sampai tengah jalan, Nabi kata para sahabat, jangan kalian takut, tenang, jangan takut, jangan takut. Relax bahasa kita ni, tak ada apa, okey je. Ketika itu baginda berada di atas kuda Abi Talha tanpa mengenakan pelana kuda. Ni siapa yang bawa kuda ni? Siapa yang main naik kuda ada tak? Tengok orang naik kuda. Orang naik kuda kena letak pelapik tu. Kalau tak letak pelapik jadi apa? Licin badan dia. Maka Nabi SAW ni dengar bunyi, ambil kuda Abu Talha, terus pecut. Apa jadilah, jatuh-jatuhlah. Yang penting aku dapat selamatkan orang, dapat tenangkan orang. Ini berani penting pada tempat dia. Kemudian kata ni, dan di tengkuk baginda terdapat pedang. Kata Sayyidina Anas, kami dapati baginda menunggang kuda yang laju berjalan, atau sesungguhnya kudanya berlari kencang. Berani pada tempatnya satu benda yang mulia. Tok Bilal, Tok Siak, kalau takut nak buka lampu sebelum subuh, tak jadi. Betul tak? Tak jadi aku nak berani buka lampu ni, penakut. Jadi penakut-penakut ni bukan pada tempat dia, berani bukan pada tempat dia, tak kena juga. Berani pada tempat dia ni mulia. Tu jasa Tok Bilal ni buka lampu, siapa buka lampu ni semua kita dapat tengok cahaya ni, pahala pun ditumpang ni. Ditumpang pahala. Jadi berani ni kena pada tempat dia. Ada suami isteri tak berani nak buka tuang gas. Tak berani nak tukar kepala gas tu, tak berani, takut meletup. Jadi macam mana? Tak masak rumah, penakut. Jadi berani ni kena ada pada tempat dia. Muka surat 33. Ada lagi berani tu. Ini saya catat terakhir 33. Zaman Nabi ni, surat 33 tu, ada seorang ahli gusti namanya Rukanah bin Yazid, ataupun riwayat Yazid bin Rukanah. Dia ni kalau lawan gusti tak pernah kalah. Maka satu hari Nabi nak pergi lawan gusti dengan dia. Nabi gusti tak? Gusti. Tapi gusti Nabi bukan tumbuk muka. Haram tumbuk muka, tampar muka, tak boleh. Gusti cara Nabi ialah menjatuhkan badan lawan. Siapa yang duduk bawah kalah, duduk atas menang. Maka Nabi pergi ke Rukanah, Nabi pergi seorang-seorang. Pergi ke masuk kawasan King lah orang kata ni. Ni cari pasal ni, masuklah kawasan Rukanah ni. Nabi nak buat apa tu? Nak sembang ke Rukanah? Tak, Nabi nak ajak gusti. Bila nak ajak gusti, Nabi tanya, wahai Rukanah, kalau aku menang dengan kau ni, apa aku dapat? Hadiah apa dapat? Rukanah ni tak pernah kalah. Dia kata apa? Kalau engkau menang, aku bagi seekor kambing. Sombong dia, belagak. Lawan, round pertama Rasulullah menang, dapat seekor kambing. Lawan pula round tu, lawan 2-0 Nabi menang, dapat 2 ekor kambing. Rukanah tak puas hati, ajak lawan kali ketiga, pentu. Lawan 3-0 Nabi menang. Round ketiga Nabi SAW menang. Nabi nak ke kambing tu? Tak. Nabi tak mau kambing tu. Nabi kata, wahai Rukanah, ambil balik kambing kamu ni. Ambil balik. Aku tak perlukan kambing ni. Maka disebutkan bahawasanya Nabi SAW ajak dia masuk Islam. Akhirnya beliau masuk Islam. Tengok muka surat 34. Lalu baginda Nabi SAW memulangkan kambing-kambingnya. Kata Rukanah, aku tak pernah dikalahkan sebelum ni. Rukanah ni bukan cara dengan kita nak dakwah, jom masuk Islam, tak. Kena gusti dulu dengan dia. Nampak tak? Nabi cari siapa tuan? Nabi cari ahli gusti yang paling hebat ketika sebut. Nabi menunjukkan Nabi ni orang yang paling berani. Tengok muka surat 34.
baginda Nabi SAW adalah orang Arab yang paling berani. Dalam masa yang sama, baginda adalah orang yang paling pemalu berbanding malunya anak dara dalam biliknya. Dulu cara anak dara ni macam mana? Terjaga, tak boleh keluar bilik, duduk dalam bilik je, malu. Nanti kalau keluar pun ada hajat, ada sebab. Itu cara didikan, akhlak. Jadi Nabi ni lebih malu lagi daripada anak darah. Dalam sama Nabi ni orang yang berani. Apabila baginda duduk bersama dengan para sahabatnya, baginda tidak memandang dengan pandangan yang tajam. Ni akhlak belajar Nabi ni. Kita ni kalau sembang duduk dengan orang ni, jangan duduk tengok orang tajam gitu. Lama sangat tak boleh, tak ada adab. Tengok, tunduk sikit, tengok sikit. Ni tengok, bodoh. Tu tak puas hati kat ustaz kena marah ni kan. Tengok, oh, tak boleh. Usah orang kan, orang nak keluar dari jalan dia tengok tajam, tak boleh. Nabi tak abadnya para sahabat. Tu akhlak. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak lagi akhlak-akhlak yang perlu sangat kita belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau bercakap, kalau ada sahabat mengadu ni, Nabi dengar dulu apa sahabat nak cakap, tak potong. Ada orang dia tak ada nak sembang habis, potong dah. Hilang idea kawan tu, sen kat dia. Maka terhimpun kepada baginda Nabi SAW sifat berani dan juga malu, antara kekuatan dan juga kelembutan. Dan baginda juga adalah seorang Nabi mulhamah yang berperang. Kan ketika mana masa Nabi nak pergi, Allah SWT buka Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah sebut, ada sahabat-sahabat, saya lupa nama dia, tengah jalan mengatakan, hari ini saat kata apa? Al-yawm yawmun malhamah, hari ini hari perang. Abu Sufyan takut, habislah perang dah Mekah, macam mana nak dia beradik aku ni. Betul, Abu Sufyan kena tahan. Sahabat kata, tengok Abu Sufyan kamu duk perang dengan Nabi, dia pun geram. Maka sahabat sebut, al-yawma yawmun malhamah, hari ni hari kita perang sungguh-sungguh. Abu Sufyan dengar ni berkata dekat Nabi Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ni Nabi yang rahmat, dan aku dengan sahabat ni mereka nak lancarkan perang hari ni, dia risau sebab ada adik-beradik dia. Kata Nabi SAW, bahkan hari Mekah ni, hari pembukaan Mekah dapat kepada kami ni hari marhamah, hari kami nak berkasih sayang, nak bukan balas dendam, nak berkasih sayang. Dan juga Nabi marhamah, Nabi yang sangat penyayang. Salawat dan salam dari Allah ke atas baginda Nabi SAW. Tujuan belajar ilmu syama'il ini ialah apa? Kita dapat memperolehi gambaran secara tepat berkaitan sifat penciptaan tubuh fizikal dan akhlak baginda Nabi SAW. 36 itu disebutkan kitab-kitab tentang syama'il ini, di antara ilmu yang penting belajar bab Nabi. Kita baca semuka lagi, ataupun satu cerita lagi tu saya berhenti. Boleh tak? Satu lagi, dia lebih kurang 5 minit insyaAllah, ataupun 10 minit tu dia, ataupun dah sikit-sikit nak berhenti dah. Sebab ni bahagian kedua. Kalau saya berhenti lepas makan lagi, bahagian ni berat sikit, takut semua lentuk lagi. Ni di antara ilmu yang panjang sikit dan berat. Ni bahagian kedua ni. Jangan lari. 38. Ilmu yang kedua kita nak kena mengaji ialah apa? Ilmu dalail. Ilmu dalail ni apa dia? Muka surat 38 tu ada 3 bahagian. Saya padam sikit 5-10 minit kita berhenti. Baik. Ni ilmu nombor 2 ni lah saya sedang plan untuk kitab yang seterusnya saya nak buat ni. Sabar. Ni ilmu yang kedua kita nak kena mengaji. Ilmu dalail, ilmu yang kedua. Jadi ada 3 bahagian. 3 ilmu dalam ilmu apa Allah SWT. Baik, tengok bahagian yang pertama, irhas. Surat 38 tu irhas. Irhas ni apa dia? Perkara yang berlaku sebelum diutuskan Nabi diutuskan sebagai Rasul. Peristiwa pembelahan dada, yang panggil irhas. Berita gembira. Lepas tu cerita-cerita Nabi pada zaman dahulu, cerita Nabi dari kitab yang terdahulu.
Nabi kita ni sebelum lahir sudah diceritakan dalam umat yang terdahulu dah. Dah cerita dah. Cerita Nabi dari kitab terdahulu. Ini dipanggil apa ni? Dia panggil irhas, bahagian pertama. Ataupun bahasa dia sebelum menjadi Nabi. Ada umat yang sudah bincang lepas Nabi ni. Yang kedua, nak kena mengaji bab apa ni? Dalam ilmu ni bagi kepada tentang yang kedua, mukjizat Nabi. Mukjizat Allahumma salli alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda Nabi ni betul ni dia selepas kewafatan baginda. Apa yang berlaku selepas kewafatan? Cerita selepas kewafatan. Kemudian tanda Nabi juga betul karamah yang berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jangan duk tolak karamah. Kerana karamah ini tanda juga tanda Nabi SAW ni benar kerana umat Nabi SAW. Baik. Sekarang ni kita akan tengokkan satu persatu ilmu ni. Ni ilmu yang panjang. Sikit kena. Muka surat 39. Apa itu ilmu dalail? Iaitu petunjuk kenabian, ilmu yang membuktikan Nabi SAW ini benar. Iaitu ilmu-ilmu yang membicarakan tentang irhas. Ni bahagian pertama. Irhas bawah tu perkara yang berlaku sebelum baginda Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Mukjizat yang kedua. Dan yang ketiga, karamah ataupun cerita lepas Rasulullah wafat. Ad-dalail adalah dari kata dalil yang bererti petunjuk ataupun bukti kenabian. Contohnya seperti petanda-petanda, hujah-hujah, bukti-bukti, berita-berita dan pengetahuan. Dan para ulama telah mengumpulkan lalu mendapati ianya berjumlah lebih daripada 3,000 mukjizat Nabi. Dan mukjizat yang kekal hari ini pada Al-Quranul Karim. Dan apa mukjizat yang Allah catat dalam Quran? Banyak, sampai 3,000 mukjizat yang Allah catat dalam Quran pada. Mukjizat Nabi Rasulullah ni yang Allah catat dalam Quran. Tu terbelah bulan, wan syaqqal qamar. Peristiwa bulan terbelah. Tu hampir 3,000 tu. Ni pun kena mengaji bab mukjizat ni penting. Okey, sekarang ni ketiga-tiga ni semua kita akan perdetailkan. Cuba tengok pada muka surat sebelah 40. Pertama, cerita sebelum kelahiran dan sebelum diangkat menjadi Nabi. Sebelum kelahiran ni diangkat menjadi Nabi ni ada lagi cerita-cerita. Ada 3 bahagian. Yang pertama, berita gembira yang datang tentang baginda Nabi SAW di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab dahulu dah bincang dah tentang Nabi kita SAW ni. Syekh Husain Al-Jisir telah mengarang satu risalah yang berjudul Risalah Ar-Risalah Al-Muhammadiyah yang mengandungi 110 dalil-dalil daripada kitab Zabur. Kitab Zabur untuk Nabi apa? Nabi Daud. Ahsantum. Taurat Nabi Musa. Injil Nabi Isa. Semua ni dah cerita dah bab Nabi. Dah cerita dah bab Nabi SAW. Ahsantum. Yang menunjukkan tentang kenabian baginda Nabi SAW. Jadi kalau sebelum Nabi lahir ni, dalam kitab-kitab terdahulu, nama Nabi kita nama apa? Ahmad. Wa mubashiran ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Nama Nabi sebelum lahir namanya Ahmad. Nama lepas Nabi lahir namanya Muhammad. Nama Nabi dalam syurga Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum. Baik, yang kedua, tengok. Ini saya catat tulis tengok muka surat 340 ni. Sambil saya cerita, sambil tengok, sambil baca. Saya catat tulislah cerita ni seronok. Ni ada cerita. Satu hari ni Imam Ibn Asakir sebutkan dalam kitab beliau dah. Apa riwayat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar satu hari nak pergi ke Yaman. Bila nak pergi ke Yaman ni sampai di tengah jalan, jumpa dengan seorang lelaki tua daripada kabilah Al-Azdi yang dikatakan umurnya 390 tahun. Tak pernah dengar ataupun apa sambil-sambil baca tak apa, ataupun sagi baca. 390 tahun umur dia. Tak pernah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ni waktu ni Nabi SAW ni baru terima Islam, baru dilantik sebagai Rasulullah.
Jadi lelaki tua ni umur dia 390 tahun, umur panjang zaman dulu ni. Sayyidina Abu Bakar sempat jumpa. Maka ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, pak cik tua ni tanya dia, ayahsabuka annaka min haram, aku rasa engkau ni daripada tanah haram, betul tak? Ya, betul. Soalan kedua, aku tanya engkau, aku rasa engkau ni daripada bangsa Quraisy. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya. Macam mana dia tahu ni? Soalan yang ketiga, aku rasa engkau ni daripada kabilah ataupun Bani Taim, iaitu Taim bin Murrah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya. Kita kalau jumpa orang tegur kita ni, ustaz, saya rasa ustaz ni orang Kedah. Ya. Orang Kedah. Kedah ni ustaz duduk dekat sini kan? Hai, macam mana dia tahu lah, dia kaji ke apa aku ni? Dekat sini ni ustaz pernah duduk sini kan? Sekian. Sudah. Dia boleh tahu tentang diri kita ni. Sayyidina Abu Bakar pun terkejut. Maka kata beliau, satu lagi tanda yang aku tak nampak, kata pakcik tua sebut, tolong buka pusat kamu ni. Saya nak baju ustaz, aku nak tengok kat pusat kamu. Kenapa? Kata pakcik tua sebut, sesungguhnya kami dapati, apa disebut sini, Nabi akhir zaman sudah dibangkitkan di tanah haram. Dan akan Nabi akhir zaman sebut ada dua orang pembantu. Seorang yang sedikit berusia dan badannya kurus, seorang lagi pemuda. Siapa yang berusia tersebut? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang muda dan juga tegas? Sayyidina Umar. Kata dia ni, sekarang ni waktu Nabi akhir zaman sudah dibangkitkan di tanah haram. Dan cuma aku tak nampak lagi lah. Yang berusia tersebut kurus, di perutnya ada tahi lalat, dan di paha kirinya terdapat. Tu dia. Aku tak nampak dah. Tiga-tiga tanda ni aku dah tengok dah pada tubuh badan kamu, kecuali satu, minta tolong buka pusat kamu ni. Sayyidina Abu Bakar buka pusat ni, tepi pusat tersebut ada tahi lalat. Kata lelaki pakcik tua sebut, anta wa rabbul Ka'bah, engkaulah yang akan jadi pembantu Nabi akhir zaman nanti. Masya-Allah. Kan? Sayyidina Abu Bakar pun terkejut, kat pusat dia tahi lalat. Saya pergi balik cari tengok, buka tengok, ada tak kita ni? Baik. Jadi Sayyidina Abu Bakar terus menega, balik ke Yaman, daripada Yaman jumpa sekali lagi dengan pakcik tua ni. Pakcik tua ni dia kata, aku ni umur ni sudah lanjut. Jadi aku takut tak sempat nak bertemu dengan Nabi akhir zaman. Dia tulis surat puji-pujian, surat kepada Nabi SAW, bagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar baliklah ke Mekah, jumpa dengan sahabat beliau Nabi SAW. Soalan pertama tuan-tuan, yang Nabi ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa khabar Allah? Khabar macam mana ni? Muka surat 43. Tu kata cerita tu senang, laju. Khabar itu ialah cerita tentang sahabat engkau yang kau bertemu dengannya di Yaman, lalu menghadiahkan kepada engkau satu karangan qasidah puji-pujian. Ini namanya ilmu dalail, membuktikan Nabi benar. Kalau Nabi Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, mana ada surat pun, aku tak jumpa dengan nama orang tua tadi tu. Tanda apa tu? Tanda Nabi tipu. Tapi Sayyidina Abu Bakar belum sempat cerita, Nabi dah sebut, mana surat yang kamu jumpa dengan seorang pakcik tua ketika kamu nak pergi Yaman. Kata Sayyidina Abu Bakar terkejut, tunjukkan surat. Ini ilmu dalail. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi ajak masuk Islam. Bila Nabi sebut tentang Sayyidina Abu Bakar, tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam melainkan terdapat pada mereka rasa ragu-ragu, rasa fikir dulu, ragu-ragu, melainkan Abu Bakar. Sebab tu namanya Abu Bakar. Siapa nama sebenar Sayyidina Abu Bakar? Sudah. Nama Abdullah bin Quhafah. Itu nama sebenar Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni maksudnya Abu Bakrin yang awal. Jadi Nabi ajak masuk Islam, tidak ada ragu-ragu pada Sayyidina Abu Bakar, terus masuk Islam. Itu nama Abu Bakrin yang awal, yang ia tidak menyimpan sebarang rahsia ketika dia menceritakan, dan tidak pula sebarang ragu-ragu. Itu jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Contoh yang lain, cerita yang lain, last habis. Itu berhenti makan, lagi sambung balik. Contohnya ada seorang lelaki ni, dia ni suka bawa bewak duduk dalam ni. Dia ni nak bunuh Nabi dah. Kemudian bila orang kata tu Muhammad hidup mengaku sebagai Nabi, maka dia kata, biar aku jumpa Muhammad. Bila dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, aku tak, jenis aku ni bukan beriman ikut-ikut. Aku bukan dengar cakap orang. Aku kalau nak beriman, mesti aku tengok dengan kepala mata aku ni.
Sekarang ni aku nak tengok bewok aku ni. Dia keluarkan bewok dia, dok padang pasir tu. Bisa tengok tak dok? Dok ni, bewok ni binatang yang maksudnya umur dia kalau sembelih petang baru mati. Sahabat saya tuan duduk di Mesir, ambil dok tu, balut flight, bawa balik Malaysia, hidup lagi. Tu kuat tu, tu buat minyak. Baik, tak apalah. Dia ni keluarkan dok. Aku tak akan beriman selagi mana dok ini tidak bercakap. Tu dia cadar Nabi. Jadi bila mana Nabi tanya, wahai dok, man ana? Maka Nabi tanya, wahai dok, siapa aku? Maka dirakamkan dalam kitab Imam Bahqi sebut, dok ini bercakap dengan bahasa Arab dengan yang jelas. Engkau ialah Rasul sekalian alam. Kalau Nabi tanya, wahai dok, siapa aku? Dok ni lari. Tanda apa ni? Tanda Nabi itu penipu. Tak, na'udzubillah min zalik. Bila dok cakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini membuktikan Nabi SAW ini benar. Ini baru satu contoh ni, daripada sudut mukjizat lagi yang kedua tu. Ini cerita bab Nabi dah, cerita dah apa pada zaman-zaman dahulu ni, contoh tadi ni, zaman dahulu dah bincang bab Nabi dah. Yang kedua, SAW dibuktikan lagi kebenaran Nabi dengan diberikan mukjizat. Kemudian Nabi cerita benda yang tak berlaku lagi sekali. Benda yang tak berlaku lagi, Nabi dah cerita. Dan benda sebut akan berlaku tak? Akan berlaku. Contoh apa? Apa Nabi cerita, akhir zaman kamu akan tengok nanti orang yang dulunya berkaki ayam, pakaian tak cukup, sekarang dah bina bangunan yang tinggi. Berlaku tak dekat Mekah? Berlaku tak? Nabi cerita masa tu tak berlaku lagi, sekarang dah berlaku. Dan sekali kita akan tengok cerita-cerita yang seterusnya. Kita akan bertemu pada episod yang seterusnya, insya-Allah. Berapa minit nak rehat? Pukul 9 ni, pukul 9 masuk dek. Nah, pukul 9 tak jelah, Ustaz? Pukul 9 insya-Allah nah. Ya, 11 5 minit lah. Lebih 5 minit diri. No, kita tegas kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Ustaz. Kita akan rehat sebentar dalam 10 minit sampai pukul 11. Bolehlah ada kuih-kuih kat luar teh. Sekejap lagi tengah hari pun ada makan. InsyaAllah bolehlah kita rehat sebentar. Nanti kita mula balik insyaAllah.